Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan puan-puan, para jamaah yang dikasihi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah masih mengizinkan kita bertemu pada malam ini. Kita meneruskan perbincangan kitab Kuasa Pemerintahan Islam yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Harun Taib, Kubang Lembik, Terengganu. InsyaAllah pada malam ni kita menyambung tajuk bidang tugas kuasa pemerintahan Islam. Kalau tak salah lah, muka surat 123. Betul. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Bidang tugas kuasa pemerintahan Islam. Kerja-kerja yang dijalankan oleh kuasa ini kadangkala berhubung dengan masalah perdamaian, seperti menandatangani perjanjian damai dengan mana-mana negara asing. Kadangkala kerja-kerjanya berkait dengan peperangan, seperti mengisytiharkan perang terhadap sesuatu negara musuh. Suatu ketika yang lain pula, kerjanya berhubung dengan pelantikan atau penerimaan pegawai diplomatik. Hal-hal seperti ini dikenali dengan kerja-kerja menjalankan polisi luar negeri atau luar negara. Kata almarhum Tuan Guru, iaitu apabila disebut kuasa pemerintahan Islam, bila sesuatu pemerintah itu memiliki kuasa, memiliki sebuah kerajaan, maka kerajaan tersebut, antara tugas kerajaan tersebut adalah berkaitan dengan hal ehwal luar negara, hal ehwal antara bangsa, seperti urusan perjanjian damai dengan mana-mana negara. As-sulhu maknanya perjanjian perdamaian. Kadang-kadang tugasnya berkaitan dengan negara luar ni adalah hal ehwal peperangan, perang di antara sebuah negara dengan negara yang lain. Dan kadang-kadang apabila tidak ada peperangan dengan negara lain, tidak perlu buat perdamaian dengan negara yang pernah berperang dengan kita, berkonfrontasi dengan kita, maka kerja kerajaan adalah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Maka dilantiklah pegawai-pegawai diplomatik, kedutaan dan sebagainya bagi mewakili sesebuah negara. Kadang-kadang kuasa ini ada kaitan dengan urusan dalam negeri. Tadi urusan luar negeri. Ada kalanya kuasa politik pemerintahan berkaitan dengan urusan dalaman negeri.
seperti mentadbir bermacam-macam perkhidmatan awam, menjalan dan melaksanakan undang-undang negara, melantik pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan, menaikkan pangkat mereka dan menukarkan mereka dari satu jabatan ke jabatan yang lain, melucutkan jawatan mereka dan mengeluarkan macam-macam ordinan demi melaksanakan bermacam-macam undang-undang negara. Kerja-kerja yang seperti ini dikenali dengan kerja-kerja pentadbiran atau kerja-kerja menjalankan polisi dalam negeri. Bila dah jadi sebuah kerajaan, maka ada perkara yang berkaitan dengan urusan luar negeri. Dan yang paling banyak sebenarnya urusan dalam negeri. Soal nak lantik, sama ada lantikan politik atau lantikan tetap atau lantikan kontrak, ia berkaitan dengan soal melantik pegawai-pegawai di dalam kerajaan. Ia berkaitan dengan skim gaji pegawai-pegawai kaki tangan. Dia berkaitan dengan kenaikan pangkat, berkaitan dengan pertukaran dari satu jabatan ke jabatan yang lain, dan juga berkaitan tentang melucutkan hak dan jawatan siapa yang memegang jawatan. Begitu juga kerajaan Islam akan sibuk dengan undang-undang dalam negeri, maka dibuat ordinan atau dibina akta atau dipinda perlembagaan, maka undang-undang yang dipanggil sebagai akta ataupun ordinan ataupun dikenali sebagai kanun, enactment dan sebagainya, itu adalah urusan dalaman negara. Para jamaah yang dikasihi, bertitik tolak dari pembentangan di atas, bolehlah dibahagikan kuasa pemerintahan Islam itu kepada dua bahagian, iaitu bahagian luar negeri dan bahagian dalam negeri. Secara umumnya, apabila sesebuah kerajaan itu mendapat kuasa mandat, maka dia ada tugas dalam negeri dan ada tugas di luar negeri, di luar negara. Yang banyaknya di mana? Banyaknya adalah urusan dalaman negara. Dan insya-Allah kita akan bahaskan lagi urusan dalaman negara. Antara tugas kuasa pemerintahan Islam pada menjalankan polisi dalam negeri, Tuan Guru nak fokus dalam negeri dulu, sebab luar negeri itu jauh lagi. Rusia nak serang Ukraine ke belum? Tu nanti dulu Kita bincang dulu masalah negara dulu. Apa nak jadi di Johor, nak jadi di Sabah, nak jadi di Perak, tak payah pergi perang lagi lah. Nanti dulu. Menjaga keamanan, iaitu menjalankan polisi dalaman negeri, antaranya yang paling penting menyatukan umat, menjaga keamanan negara, mentadbir kewangan negara, mentadbirkan perkhidmatan awam dan lain-lain lagi. Melaksanakan tugas dalam negeri ni banyak. Hal ehwal pentadbiran kewangan negara, hal ehwal keamanan, hal ehwal perpaduan umat. Ini sangat penting. Dan di bawah ini kita memperkatakan serba sedikit tentang kerja-kerja tersebut, berpandukan kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Tuan Guru nak bawa kita tentang macam mana Rasulullah dan para sahabat memerintah kerajaan, khususnya dalam hal ehwal dalam negeri. Apa yang mesti diutamakan,
apa yang mesti dikemudiankan. Yang pertama, yang paling penting adalah penyatuan umat. Tuan Guru menyebutkan, almarhum menyebutkan nombor satu, bila dah jadi kerajaan, kerja yang paling berat dan paling utama menyatukan umat. Sebut senang, penyatuan ummah, bersatu, bergabung, nak buat payah. Ketika semua arif bahawa di dalam negara Islam yang lengkap itu terbentuk di Madinah Al-Munawwarah selepas perpindahan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana, bagindalah menjadi kepala utama negara. Kita semua tahu, bila berlaku hijrah, maka baginda berjaya membina kerajaan. Dan kerajaan itu dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita maklum. Hijrah baginda hingga membentuk kerajaan. Nabi bukan hanya jadi imam sembahyang, tetapi sudah menjadi negarawan, sudah menjadi imam negara. Bukan hanya jadi tok khatib, tok naib, tapi baginda sudah jadi leader, jadi negarawan kepada bumi Madinah. Justru itu tugas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah hanya menyampaikan wahyu yang berhubung dengan peraturan dan perundangan am sahaja. Kerja Nabi bukan hanya menyampaikan wahyu sahaja pada waktu itu. Bahkan tugas baginda sebagai ketua kerajaan lebih luas lagi untuk melaksanakan wahyu. Bukan hanya menyebarkan wahyu, bahkan nak melaksanakan wahyu di dalam negara. Yang ni lagi mencabar. Menyebarkan satu, melaksana satu hal pula. Bukan senang tuan-tuan. Malahan baginda menyusun serta mengatur cara hidup dan kehidupan masyarakat Madinah, negara Islam yang baru dilahirkan itu. Tuan-tuan, baginda berdepan dengan cabaran menyatukan umat. Walaupun cabaran itu terpaksa dihadapi, maka baginda tetap menghadapinya dengan kebijaksanaan. Negara Islam baru lahir, baru je tubuh kerajaan. Boleh jadi jatuh bila-bila masa. Boleh jadi disabotaj oleh musuh dalaman dan luaran. Maka apa yang Nabi buat supaya kerajaan ni kukuh, kerajaan ni tak jatuh? Kerana pada waktu itu negara Islam Madinah, walaupun dah jadi negara Islam, majoriti penduduk adalah kafir. Orang Islam minoriti, tetapi yang minoriti ini berjaya membina kerajaan. Orang kafir yang majoriti berpecah belah. Orang Islam yang sedikit ini bersatu, maka kita berjaya menumbuhkan kerajaan. Itulah kerajaan kita yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewasa itu baginda merupakan seorang pemimpin umat dalam bidang politik, di samping ia seorang rasul utusan Tuhan. Nabi bukan sahaja diutuskan menjadi rasul, baginda diutuskan untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin kerajaan. Allah melantik baginda sebagai rasul, lantikan yang sangat mulia. Dan Allah melantik seluruh manusia ni menjadi khalifah, menjadi pemimpin negara, menjadi negarawan, menjadi sebuah kerajaan.
Sewaktu tibanya baginda di Madinah, masyarakat di sana terdiri daripada beberapa golongan. Nabi bila sampai Madinah, bukan semua orang Islam. Ada beberapa kelompok manusia. Yang pertama, kaum muslimin yang terdiri daripada Aus dan Khazraj, yang mana mereka ini dikenali sebagai golongan Ansar. Ansar maknanya membantu, orang yang membantu kaum Muhajirin. Ini orang Islam. Aus dan Khazraj ni puak yang besar dan mereka majoritinya Islam. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang masih belum Islam daripada dua puak tu. Puak Aus dengan Khazraj ni pada awalnya bukan semua Islam. Kita lihat dalam sejarah perjanjian Aqabah, mula-mula yang pergi jumpa Nabi di Bukit Aqabah tak ramai. Bermula dengan 12 orang, mari pula 75 orang. Maknanya Aus dan Khazraj ni bila masuk Islam, Nabi mempersaudarakan mereka. Walaupun mereka ramai juga dah masuk Islam, tetapi ramai lagi yang masih musyrik, menyembah berhala. Golongan yang ketiga adalah orang Yahudi. Yang dulunya Yahudi ini dihalau, dikejar oleh musuh-musuh mereka di merata dunia. Termasuk mereka dihalau daripada bumi Palestin, lalu mereka merempat di bumi Madinah. Bila Nabi sampai, tengok ada puak Yahudi ramai di Madinah ni. Antaranya Yahudi yang besar, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Nadir. Ada lagi beberapa kabilah lain, iaitu orang Yahudi. Dan yang keempat, satu puak lagi dipanggil orang-orang Islam yang datang dari Mekah, yang mana dikenali sebagai golongan Muhajirin. Jadi ada dua kelompok Islam, Ansar dan Muhajirin. Ada dua kelompok kafir, iaitu Yahudi dan golongan yang menyembah berhala. Inilah masyarakat Madinah di awal permulaan kerajaan Islam yang dipimpin oleh baginda. Dan sebahagian besar dari orang-orang Muhajirin ini terdiri daripada saudagar jutawan yang meninggalkan harta benda di Mekah. Sebahagian sahabat bukan fakir miskin, ada sahabat fakir miskin, betul, mustadafin, tapi sebahagian sahabat jutawan. Masalahnya bila nak keluar daripada Mekah, nak pergi ke Madinah, kena roblok. Disita semua barang-barang dan harta benda oleh puak-puak kafir Quraisy. Pergi selai sepinggang. Awal lagi diroblok, ditahan, dihalang. Akhirnya bila sampai ke Madinah, tak ada apa. Nak keluar boleh, nak hijrah boleh, tinggal semua. Memang dah tinggal dah. Ladang tamar, dah tinggal kolam telaga, dah tinggal rumah kediaman tinggal. Hak dibawa pun dirampah di tengah jalan. Punya teruk puak kafir musyrikin waktu tu. Pada pandangan mereka, harta itu tiada harapan. Tiada harapan lagi untuk mendapatnya kembali. Harta yang kena tinggal itu tak dapat dah. Bagi saudagar Muhajirin yang kaya sebelum tu. Oleh kerana itu, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru dan memberi perangsang kepada orang Ansar agar dapat melemparkan pertolongan kepada mereka. Nabi kata, wahai orang Ansar, ini saudara kamu. Walaupun keturunan berbeza,
walaupun bangsanya puak berbeza, tetapi mereka ini adalah saudara seakidah dengan kamu. Kamu kena tolong mereka. Junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyusun dan memperkuatkan lagi persaudaraan di antara mereka. Nabi bagi rapat lagi. Walaupun ada usaha untuk merenggangkan, tapi makin rapat. Baginda cuba mempereratkan dan menjinakkan hati mereka. Hasil dari itu mereka dapat melupakan permusuhan dan persengketaan yang sering berlaku di kalangan mereka di zaman lampau. Lupa habis cerita lama 60 tahun dulu. Bila dipersaudarakan lupa habis dah, tak ingat dah. 100 tahun berperang Aus dan Khazraj, maka Nabi berjaya mempersaudarakan, rapat balik linangan air mata dan sebagainya. Maka semuanya Aus dan Khazraj bersatu untuk berada di bawah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang hebat, tokoh pendamai di antara semua pihak. Tapi susah bukan senang nak jadi tokoh pendamai. Biasa hak suka damaikan orang ni, dia kena sigung awal. Orang duk bergaduh, dia duk tengah. Dua-dua tumbuk, jatuh. Bukan senang nak mendamaikan. Teori kata bolehlah, senang nak bagi damai pok-pok ni. Bukan senang. Nabi sendiri susah untuk mendamaikan Aus dan Khazraj. Susah. Bila dah bergabung, dah bersatu, dah jadi satu saudara. Untuk tujuan di atas, dengan rasminya baginda mengikat serta menjalinkan persaudaraan mereka berdasarkan kebenaran, dan atas dasar yang sama juga baginda memikat rasa simpati antara satu sama lain. Nabi ikat sungguh Aus dengan Khazraj. Lepas tu Nabi ikat pula Ansar dengan Muhajirin, dengan ikatan ukhuwah Islam. Hal ini dapat menghindarkan rasa kedagangan yang dirasai oleh orang Muhajirin. Orang Muhajirin baru pindah, baru sampai. Bila baru sampai, orang dagang, orang luar, orang asing. Tetapi hebatnya baginda mendidik sahabat Ansar, berjaya untuk mempersaudarakan sehingga tak rasa asing, rasa relax, rasa bertenang, aman damai, sebagai satu persaudaraan yang kukuh. Apabila terjalinnya persaudaraan yang diikat, maka teguhlah kesatuan, penyatuan umat Islam di bumi Madinah. Maknanya tuan-tuan, tak mustahil pun orang Islam ni boleh bersatu. Tak ada mustahil. Kerana Nabi telah meletakkan dasar penyatuan itu. Para jamaah yang dikasihi, kehidupan orang Muhajirin mulai terbuka dan keluasan untuk menjamin keutuhan persaudaraan yang telah terjalin. Hubungan telah terjalin, maka junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggubal satu piagam, satu perlembagaan yang mengatur penduduk. Nabi nak bagi kemah, dia buat piagam. Piagam yang menyatukan orang-orang Islam dan juga orang bukan Islam duduk di bawah negara Islam yang dipanggil sebagai Sahifah Madinah. Piagam ni cukup kuat. Apakah yang terkandung di dalam piagam? Banyak. Malam ni sikit lagi kita ambil. Lebih kurang 43-44 fasal perlembagaan. Banyak detail satu-satu. Yang pertama, di antara dasar perlembagaan, isi kandungan perlembagaan Sahifah Madinah
Yang pertama, seluruh orang Muslim yang terdiri dari berbagai-bagai bangsa dan suku bangsa adalah dikira satu umat. Tak kiralah Aus kah, Khazraj kah, Ansar kah, Muhajirin kah, kita semua satu umat. Sebab itulah kata para ulama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada dua golongan. Yang pertama dipanggil ummatul ijabah. Yang kedua ummatud da'wah. Apa makna ummatul ijabah? Iaitu umat Nabi yang dah masuk Islam. Satu Nabi tak asing, dua tiga, satu ummatul ijabah. Ini orang umatku yang dah masuk Islam. Adapun umat Nabi yang belum masuk Islam dipanggil ummatud da'wah. Ni golongan umatku yang mesti disampaikan dakwah kepadanya supaya mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Ini. Yang kedua, umat Islam hendaklah saling bantu-membantu sesama mereka dan haruslah sentiasa berpadu mesra. Kena saling tolong-menolong. Bukan cantah-mencantah. Bukan tolak-menolak, bukan rebut-merebut. Kita kena saling tolong-menolong. Perkukuhkan. Tapi bila nak perkukuh ni payah juga. Sebab kita duduk di bawah, orang duduk di atas. Tak sedap duduk bawah ni. Kena duduk atas juga. Tak boleh. Kena cah keting juga supaya kita duduk di atas. Itu kebiasaan kita macam tu. Walaupun kita bersahabat, kita berkeluarga, adik-beradik pun kadang-kadang tak puas hati soal harta benda. Harta benda ni manusia boleh jadi pecah belah. Kuasa boleh jadi pecah belah. Bila kita jadi tamak halaba, akhirnya kita akan merebut sesuatu yang sepatutnya dikongsi. Banyak kisah-kisah yang memberi pengajaran kepada kita. Kan ada satu kisah umat Nabi Isa alaihi salam. Umat Nabi Isa alaihi salam. Ada satu kisah yang masyhur, tuan-tuan, iaitu kisah tentang Nabi Isa dengan seorang yang ikut dia dalam perjalanan. Nabi Isa bawa mah. Kan bawa duit mah. Duit mah lah waktu tu. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba bila Nabi Isa berehat, tidur, tiba-tiba hilang mah tu sebahagian. Dia ada 3 uncang mah, hilang satu. Siapa pula hak curi? Tanya kawan tu, hang dah nampak? Tak nampak. Siapa dia? Tak mengaku, tak ada orang lain. Dia curi tapi dia tak mengaku. Lalu Nabi Isa kata, tak apalah. Nabi Isa kata, kalau kita dapat tahu siapa yang ambil uncamah tu, siapa yang boleh beritahu, kita bagi dia semua uncamah ni. Lagi 2 baki. Ada 3, 1 dah kena curi, ada lagi 2. Siapa yang boleh beritahu siapa pencuri, saya nak bagi semua. Hak kawan tu mengaku tu, aku yang mencuri. Nabi Isa bagi semua kat dia. Nabi Isa bagi semua kat dia. Akhirnya Nabi Isa teruskan perjalanan. Datang perompak nak rompak, tak ada apa kat Nabi Isa. Akhirnya hak dapat 3 uncang tu, dia kena rompak. Mati, kena bunuh itu. Kerana harta, dia mati, dibunuh. 3 perompak tadi berjaya dapat seorang 1 uncang. Tapi dalam perjalanan mereka kelaparan, duduk berehat, tak ada nagih lagi pun. Maka bila lapar, seorang diutuskan untuk beli. Dia pun pergilah beli makanan. Bila beli makanan,
Maka dua orang duduk tunggu ni merancang. Kita ni ada 3 uncang. Kalau kita kongsi berdua, banyaklah dapat. Kita bunuh kawan tu. Kan? Lalu dua-dua ni pakat nak bunuh perompak seorang lagi tu. Balik perompak seorang lagi tu dibunuhnya. Akhirnya bila dia bunuh mati, rupanya dia bawa balik makanan, dia dah habis racun dah. Akhirnya semua mati. Tuan, berebuk ni dua-dua lingkup, semua lingkup. Bila nak berebuk ni akhirnya semua rugi. Tu ya. Bila kita tak bersedia untuk berkongsi dengan sahabat kita, saudara kita, maka berkemungkinan besar semuanya jadi rugi. Orang lain yang akan ambil. Para jamaah yang dikasihi, yang ketiga, peluang sentiasa terbuka kepada sesiapa sahaja yang ingin memeluk Islam. Tanpa paksaan, orang boleh masuk Islam. Sama ada mereka di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi boleh masuk Islam. Mahupun orang Nasrani, Kristian boleh masuk Islam tanpa paksaan. Atau mana-mana golongan. Dipersilakan. Tapi tak paksa. Dan segala hak mereka adalah terjamin. Samalah hari ini negara kita, orang bukan Islam nak masuk Islam, sila. Tetapi orang bukan Islam tidak boleh mendakwah orang Islam, tak boleh. Awal lagi para ulama telah memberikan satu garis panduan awal dah. Tak boleh. Orang bukan Islam berhak mengamalkan agama masing-masing. Tetapi agama mereka tidak boleh disebar kepada orang Islam. Itu awal lagi garisan sempadan. Dan kebiasaan beragama terus terjamin. Amalan agama tak ada masalah, sila. Kepada sesiapa yang masih kekal dengan agama masing-masing tapi ingin bernaung di bawah keadilan negara Islam, mestilah mereka menerima undang-undang Islam sebagai satu jalan penyelesaian kepada segala pertikaian dan kehidupan mereka, kecuali dalam hal-hal yang berhubung dengan agama dan kehidupan kekeluargaan mereka. Bila duduk di dalam negara Islam, kena ikut undang-undang Islam. Namun di sana ada berlaku ikhtilaf ulama. Adakah orang bukan Islam ni turut dikenakan undang-undang Islam ataupun diberi kebebasan? Umpamanya undang-undang hudud. Adakah orang kafir dipaksa untuk ikut juga undang-undang hudud? Ataupun mereka diberi peluang untuk mengambil undang-undang selain daripada hudud? Di sana para ulama berbeza pendapat. Itu kita bincang lain kali. Penduduk Madinah tidak bisa memberi perlindungan kepada orang kafir Quraisy yang selalu melahirkan sikap permusuhan terhadap kaum muslimin dan negara Islam. Orang kafir Quraisy Mekah ni, walaupun Nabi dan umat Islam muhajirin dah hijrah ke Madinah, mereka terus mengadakan perang saraf untuk mengancam Madinah. Tak habis-habis. Dulu waktu orang muhajirin duduk di Mekah, memang sudah diancam, sudah diseksa, sudah dibunuh mati syahid. Tetapi setelah mereka berhijrah, kafir Quraisy tak duduk diam. Daripada Mekah, mereka melalui sempadan-sempadan Madinah untuk mengancam. Macam Rusia dengan Ukraine itulah. Ada ancaman yang dibuat oleh kafir Quraisy Mekah. Lalu bawa senjata, lalu bawa harta. Sebelum berlaku Perang Badar. Sebarang serangan dari pihak Quraisy dan lainnya terhadap penduduk Madinah hendaklah sama-sama mempertahankan. Bila datang ancaman daripada Mekah, waktu tu Mekah masih dikuasai oleh kafir Quraisy, maka penduduk Madinah yang terdiri daripada orang Islam, orang Yahudi, orang yang musyrik Madinah, wajib mempertahankan Madinah
sebab kita sudah duduk di dalam satu negara. Kamu tidak boleh bantu kafir Quraisy di bumi Mekah. Ini perjanjian dalam Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah. Tak boleh. Tak boleh. Semasa berlaku peperangan. Ini antara perjanjian. Perjanjian atau disebut piagam. Semasa berlaku peperangan, masing-masing kaum haruslah menanggung sendiri akan segala perbelanjaannya. Bila musuh menyerang Madinah, orang Yahudi kena sedia kelengkapan. Orang Nasrani, Kristian kena sedia kelengkapan untuk mempertahankan Madinah. Orang Ansar dan Muhajirin masing-masing kena pertahankan bumi Madinah daripada diancam oleh musuh luar. Ini piagam Madinah yang Nabi susun sebelum daripada perang Badar. Nabi ikat wawai lagi. Dalam duk ikat pun terlepas juga, tuan-tuan. Dalam Nabi duk ikat ni juga ada tak pengkhianat? Pengkhianat tetap ada. Ada pengkhianat dari dalam, di kalangan orang Islam ada pengkhianat yang namanya golongan munafiqun. Ada golongan pengkhianat dalam negara, iaitu golongan Yahudi yang mengkhianati dari dalam negara Islam. Kalau dulu ada pengkhianat, zaman Allah pun ada pengkhianat. Kalau dulu zaman ada munafik, zaman hari ini pun ada golongan munafik. Madinah adalah tanah haram, yang mana tanah haram ini mempunyai kehormatan yang sama dengan kehormatan tanah haram Mekah, yang dipanggil sebagai bumi haramain, dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Kedua-dua ni bumi yang Allah muliakan. Bumi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dan dikebumikan. Di Mekah Nabi dilahirkan, di Madinah baginda dikebumikan. Dan kita dalam bulan Rajab hari ini, tuan-tuan, kita memperingati peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Dan dalam bulan ni juga, tuan-tuan, sebagaimana yang kita tahu, bulan yang Allah Ta'ala fardukan. Allah Ta'ala jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang sangat dahsyat. Bukan hanya di dalam planet bumi, bahkan melepasi, bukan sahaja angkasa lepas, sehinggalah melepasi alam cakrawala, menembusi langit yang pertama, hinggalah melepasi langit yang ketujuh, dan mendapat perintah yang sangat penting, iaitu sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Hari ini, tuan-tuan, di bawah Menteri Hal Ehwal Agama, kita buat kempen jom solat fardu. Maka kita kena sambut kempen sembahyang. Dulu orang marah duk kempen cucuk vaksin, bila nak kempen sembahyang. Bila dah kempen sembahyang, dia tak peduli pula. Pening kepala kita. Dan ni bulan Rajab ni, dulu Kelantan buat bulan sembahyang. Alhamdulillah, hari ni kerajaan Malaysia buat kempen jom sembahyang. Sempena bulan Rajab ni, mari ajak orang sembahyang. Kita kempen orang sembahyang fardu. Yang jadi banyak masalah masyarakat hari ini, masalah sosial, puncanya tak sembahyang. Alhamdulillah, beberapa buah negeri sambut, Melaka sambut, pun buat juga bulan sembahyang. Alhamdulillah. Walaupun kita tak boleh nak melaksanakan syariat 100%, kita berusaha untuk melebarkan dakwah 100%. Kalau Nabi dulu menyebarkan dakwah, kemudian melaksanakan syariat, maka hari ini juga kita melebarkan dakwah. Sebelum nak melaksanakan syariat 100%, kerana ramai lagi orang yang tak faham hukum Islam di Malaysia ni. Walaupun sistem pendidikan dah masuk dah bab semayang,
Tapi ramai lagi orang jahil bab semayang, pening kepala. Ramai lagi yang tak ada penghayatan semayang. Faham dah semayang, faham saja hukum Islam, tapi tak sedar untuk menghayati hukum Islam. Ini masalah. Kes jenayah berlambak-lambak lagi tuan-tuan. Macam mana kita nak selesai? Kita dalam sebahagian daripada rakyat Malaysia ni tuan-tuan, biarlah Kementerian Kesihatan ajak orang cucuk booster. Silakan. Kita ni masjid surau, kita bersama dengan Menteri Hal Ehwal Agama, jom semayang. Kerana semayang ni vaksin yang paling hebat dalam dunia ni, yang tidak boleh siapa pun tolak. Kan? Kalau nak tolak vaksin Sinovac, tolak, aku suka lah, cari vaksin lain. Nak tolak Pfizer, tolaklah, cari vaksin lain. Nak tolak semua vaksin, kami nak habatus sauda dengan madu, silakan, tak ada masalah. Habatus sauda pun tak mau, madu pun tak mau, vaksin tak mau, nak minum air penawar, ustaz baca doa sudah, ikut sukalah. Tapi semayang ni vaksin yang paling utama untuk memperkukuhkan akidah keimanan orang Islam. Bila terjaga semayang, maknanya kita ada hubungan dengan Allah. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kita sambut seruan kerajaan di bawah Menteri Hal Ehwal Agama, jom ajak keluarga kita, masyarakat kita jaga sembahyang, insya-Allah. Dan itulah secara ringkas sebahagian dari kandungan piagam yang digubal oleh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah mengepalai negara Islam Madinah. Sekarang kita berpindah pula kepada tugas yang kedua berhubung dengan kerja menjalankan polisi dalam negeri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni dapat memberikan manfaat dan faedah untuk kita bersama. Dan akhir sekali, macam biasa, saya bawa tabung untuk tuan-tuan sama-sama menyumbang kepada sekolah kami, terutama hujung tahun ni. Murid dah bertambah, kerusi pun tak cukup, meja tak cukup. Kita mohonlah tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama bantu. Mudah-mudahan sebahagian daripada amalan jariah kita yang kita nak bawa ke alam akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.